Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, hari ni Nina nak bahas lagi tentang doktor gila yang bunuh pesakit dia. Baru-baru ni kan Nina dah share pasal doktor gila juga yang buka sebuah klinik perguguran, and then yang mana dia punya klinik dia tu terus sangat kotor. Bukan tu je, dia punya pesakit pun ada yang mati. Kalau korang rasa cerita yang Nina kongsikan sebelum ni teruk, sebenarnya ada yang lagi teruk daripada tu. So kisah yang Nina nak cerita hari ni adalah tentang seorang doktor yang sepatutnya jaga dan sembuhkan pesakit dia, tapi dia dah bunuh pesakit dia tu pula seramai 250 orang guys. Seorang doktor yang dianggap berkebolehan dan telah diberikan tanggungjawab untuk jaga pesakit tu, tapi lain pula yang dia buat. Jadi kalau korang nak tahu apa yang dia dah buat, korang kena tengok video Nina sampai habis. So without wasting any time, let's get started. Dr. Harold Shipman merupakan doktor British dan dia telah jadi doktor sejak tahun 1975 hinggalah tahun 1998. Dia telah lahir di England pada 14 Januari tahun 1946 dan telah pun mati pada 13 Januari tahun 2014. Disebabkan perbuatan dia yang tak beretika, yang tak bertanggungjawab ni kan, membuatkan ramai orang tertanya-tanya, undang-undang dekat England ni tak ketat ke? Macam mana seorang doktor yang dah bunuh ramai pesakit boleh terlepas? Dan macam mana prosedur pihak kesihatan ni kan nak mengesahkan kematian mengejut? Maksudnya macam mana pihak kesihatan diorang ni kan nak sahkan betul ke dia ni memang mati mengejut? Tak ada postmortem ke ataupun tak ada siasatan yang selanjutnya untuk mengesahkan apa yang menyebabkan pesakit ni mati mengejut? Jadi apa yang Dr. Shipman ni buat, biasanya dia akan diagnose dululah pesakit dia ni sakit apa. Lepas tu dia akan cucuk pesakit dia dengan diamorfin yang agak tinggi sehingga menyebabkan pesakit dia meninggal. Sebelum Nina cerita apa yang dia dah buat dekat pesakit-pesakit dia, Nina akan ceritakan siapa dia yang sebenarnya. Shipman dulu dia merupakan seorang pelajar yang cemerlang dalam pelajaran dan juga dalam bidang sukan, terutamanya rugby. Jadi dia ni boleh dikatakan pelajar harapan lah pada masa tu. Masa di umur 17 tahun, kehidupan dia mula berubah apabila mak dia ni telah disahkan ada kanser paru-paru. So bila mak dia dimasukkan ke hospital dalam keadaan yang dah tenat, dia berhati tahu apa yang doktor-doktor tadi tu buat dekat mak dia. Maksud Nina, apa yang doktor tadi buat untuk rawat mak dia. Salah satunya dia tengok macam mana doktor-doktor tadi mengurangkan rasa sakit mak dia dengan menggunakan ubat diamorfin tadi. So dia pun terfikir, okey, ubat ni power jugalah kan, sebab ubat tu je dah boleh kurangkan rasa sakit mak dia. Masa ni lah dikatakan dia mula merancang sesuatu yang boleh mengubah dia menjadi seorang pembunuh yang senyap. Jadi lepas je mak dia meninggal, dia pun berkahwin dengan seorang wanita yang bernama Primrose masa dia masih lagi study dekat sebuah university medik. Jadi hasil perkahwinan diorang berdua ni, diorang dapat 4 orang anak. Kemudian dia telah grad dekat U tadi tu pada tahun 1970 dan telah menjadi seorang doktor. Tapi kan dia ni memang perform tau dalam bidang medik sehingga menyebabkan dia ni cepat je naik pangkat. Daripada pangkat yang paling bawah, dia telah dinaikkan pangkat sehingga dia bekerja di medical center di West York. Dekat sinilah Shipman mula membuat sesuatu yang orang kata langgar undang-undang lah pada tahun 1976. Kesalahan dia yang pertama adalah dia telah palsukan preskripsi untuk Demerol, iaitu ubat yang sejenis macam ubatan sakit lah. Biasanya ubat ni digunakan untuk sakit yang melampau. Shipman nak ubat ni bukan untuk pesakit dia, tapi untuk kegunaan diri dia sendiri, sehingga membuatkan dia ni jadi ketagih dengan ubat tadi tau. So dia jadi macam penagih dadah lah. Lepas tu perbuatan dia pun terkatui dan dia pun telah dipecat daripada bekerja dekat situ. Bukan tu je, dia juga telah dihantar ke pusat pemulihan di York tu juga. Tapi dia kat situ tak lama pun, kejap je, dalam beberapa bulan dia dah keluar dari situ. Lepas tu tahun depan tu, pada tahun 1977 tu, dia dapat pula kerja dekat medical center yang lain yang berada dekat Hyde pula. Jadi dekat medical center yang kedua ni, dia telah bekerja selama 15 tahun sehinggalah dia ni macam ada community dia sendiri. Semasa dia jadi doktor dekat medical center yang kedua ni kan, ramailah pesakit yang memang suka dengan dia sebabnya diorang rasa dia ni sangat caring dan juga ambil berat tentang kesihatan diorang. Itu apa yang pesakit-pesakit dia nampak tentang Shipman. Bagi diorang, Dr. Shipman ni adalah seorang lelaki yang baik. Tapi dalam diam-diam, doktor yang diorang anggap ni adalah seorang doktor yang baik sebenarnya membunuh diorang ni dalam diam-diam juga. So kejadian ni bermula dengan seorang pesakit yang bernama Eva berusia 70 tahun pada bulan Mac tahun 1975 yang mana dia telah meninggal sehari sebelum birthday dia. Dikatakan pada masa ni, Dr. Shipman tadi tu telah mendapat stok ubat diamorfin tadi tu dalam kuantiti yang sangat banyak. So dia boleh gunakan ubat-ubat tadi tu kepada pesakit-pesakit yang seramai beratus-ratus orang yang selalu pergi jumpa dia. Walaupun dia pernah kena buang kerja dulu sebab palsukan surat, tapi dia tak pernah kena buang dengan majlis perubatan. So kalau macam kat Malaysia mungkin dia kena buang kerja di hospital, tapi dia dengan KKM tak kena buang. Macam
macam itulah lebih kurang. So maksudnya dekat sini kalau dia kena buang dengan hospital yang A ni kan, so dia masih lagi boleh bekerja dekat hospital yang lain. Sebabnya nama dia tak digugurkan daripada bawah KKM. Macam itulah dari apa yang Nina faham. Sebabnya pada masa tu dia cuma dapat surat amaran je. So surat amaran tu kata jangan ulang lagi perbuatan tu. Itu je. Cara dia ambil nyawa pesakit-pesakit dia pula sama je setiap tahun. Tak ada apa pun yang berubah. So apa yang dia buat, dia diagnose dulu pesakit dia ni sakit apa. Lepas tu dia akan cucuk ubat diamorfin tu ke dalam pesakit dia dalam dos yang sangat tinggi. Dan benda ni lah yang sebenarnya menyebabkan pesakit dia meninggal disebabkan overdose. Biasanya dia akan target pesakit dia yang dah uzur lah, dah tua-tua dah. Maybe orang akan fikirkan kalau orang tua ni meninggal, benda tu biasalah sebab dah sampai ajal, dah tua, mestilah sakit tua kan. Tapi ada jugalah pesakit dia yang paling muda lah, iaitu berusia 41 tahun yang bernama Peter. Jadi Peter ni lah antara pesakit dia yang paling muda. Dia yang paling muda, yang lain tu semua umur 70 tahun ke atas. So apa yang dia buat lepas dia inject pesakit dia tu kan, dia akan perhati dulu pesakit dia ni, sama ada pesakit dia tu akan mati dekat situ ataupun tidak. So kalau kesan ubat tu macam lambat sikit lah ke atas pesakit tu, dia akan kata okey, balik dululah ke rumah, and then pesakit tu akan slowly lah meninggal dekat rumah dorang. Gila bagi Nina kan, seorang doktor yang patut sembuhkan pesakit dia, patut tolong apa yang patut. Sebagai doktor mestilah ada peri kemanusiaan kan, tapi dia tak ada tu. Dia memang target dia bagi ubat, memang dia nak pesakit dia mati. Apa motif dia sebenarnya? Sepanjang dia bekerja dekat medical center yang kedua ni kan, seramai 71 pesakit dia dah pun meninggal guys. Sampailah pada tahun 1998, doktor-doktor dekat situ kan mula perasan benda yang pelik terjadi dekat shipment ni tau. Diorang pelik lah, kenapa pesakit-pesakit shipment ni jadi macam semakin ramai yang nazar. Dah tu pula jumlah-jumlah pesakit tu bukannya sikit ataupun makin berkurang, ini makin bertambah. So doktor-doktor dekat situ pun rasa pelik lah dan mula curiga dengan shipment. Sepatutnya sebagai seorang doktor, dia mesti boleh rawat pesakit dia, dan kemungkinan diorang ni untuk sembuh tu ada lah, walaupun orang kata tak adalah sembuh 100%, tapi at least kalau lepas dia pergi jumpa doktor tu dia akan sihat sikit. Tapi pesakit-pesakit shipment ni bukan makin okey, jadi makin teruk, dan ada lagi teruk meninggal. Kadar kematian pesakit-pesakit dia juga telah menjadi 10 kali ganda daripada pesakit-pesakit doktor yang lain. Jadi kalau ada 20 orang pesakit pergi jumpa shipment, dalam berbelas-belas tu akan mati. Tapi kalau pergi ke doktor lain, seorang je. Macam itulah lebih kurang. Maksudnya peratus pesakit-pesakit yang pergi jumpa shipment ni memang akan kemungkinan kau akan mati lah. Kau jumpa dia, kau mati. Macam tu. Disebabkan doktor-doktor dekat situ dah mula pelik sangat kan dengan benda yang terjadi ni. Diorang pun report dekat pihak atasan, dan diorang report polis juga. So polis pun datang situ jumpa shipment dan nak tahulah apa yang terjadi sebenarnya. Kalau korang rasa lah kan, okay, ni mesti shipment ni kena tangkap dan kena bawa polis sebab kantoi bunuh pesakit dia, korang salah. Sebabnya polis cuma cek benda yang paling basic je, iaitu rekod jenayah. So bila diorang cek rekod jenayah dia cuma ada kesalahan memalsukan preskripsi dulu ni. Itu je kesalahan dia. Lagi satu, shipment ni adalah seorang yang sangat licik sebab dia telah palsukan penyakit pesakit dia dalam rekod kesihatan diorang. So bila polis buka file-file tu lah, nak check lah kan apa yang curiga dekat situ kan, tapi diorang memang tak jumpa apa-apa lah. So diorang kata okay, shipment ni tak ada masalah apa kan, pesakit dia meninggal dalam keadaan natural, orang kata dalam keadaan yang tak ada yang pelik lah. So dia pun dibebaskan. Pepatah Melayu pernah mengatakan, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh ke tanah juga kan. So samalah keadaan tu dengan Dr. Shipment. Kalau dia anggap dia pandai, dia boleh selamat, tapi akhirnya tak pun. Walaupun bertahun-tahun dia selamat dengan apa yang dia buat, tapi benda tu takkan lama. Perbuatan dia terkantoi satu hari tu apabila dia cuba nak palsukan kehendak salah seorang pesakit dia. Jadi pesakit dia ni adalah seorang wanita yang dah tua bernama Grandi, berusia 81 tahun, dan dia ni merupakan bekas Datuk Bandar di Hyde. Lepas dia dah bagi ubat berlebihan dekat Datuk Bandar tadi tu kan, dia pun tulislah satu surat dengan menggunakan mission type. So dalam surat tu dia tujukan kepada family Datuk Bandar tu lah, seolah-olah macam yang menulis surat tu adalah Datuk Bandar tu sendiri. Jadi dia kata dalam surat tu, serahkan segala harta benda dia kepada Dr. Shipment. Lepas Datuk Bandar tu mati kan, jadi anak perempuan dia ni jumpalah dengan seorang peguam. Dia pun beritahulah tentang wasiat mak dia tu kan. Dia kata sebab mak dia wasiatkan semua harta dia kena bagi dekat seorang doktor yang bernama Dr. Shipment. So benda tu macam pelik lah. Secara automatik Dr. Shipment tadi tu pun telah dianggap melakukan sesuatu, dan kemudian diorang ni report dia dekat polis. Diorang tak boleh nak hadam kenapa Datuk Bandar tu nak serahkan semua harta dia dekat seorang doktor, bukan kepada keluarga dia. Lagi satu, cara dia sign dokumen tu pun nampak macam agak teruk sangat. Kemudian kubur Datuk Bandar tadi tu pun telah
telah dikorek pada Ogos 1998 sebabnya diorang ni nak buat postmortem balik. Apa yang diorang jumpa? Diorang telah jumpa dalam tisu badan dia ada dimorfin dan inilah yang menyebabkan dia meninggal. Akhirnya Shipman pun telah ditahan pada 7 September pada tahun yang sama. Lepas tu 2 bulan kemudian sebanyak 11 kubur yang mangsa kepada Shipman ni telah pun dikorek. Bukan tu je, polis juga telah jumpa beberapa bukti yang menunjukkan dia telah memasukkan penyakit-penyakit pesakit dia di dalam sijil kematian diorang. Shipman ni mestilah dia nak bela diri kan, takkanlah dia kata okey memang saya buat. Tak, dia tak mengaku. Dia kata dekat polis tu kemungkinan Datuk Bandar ni ambil dadah sejenis heroin ataupun morfin. Tapi polis tak percaya langsung sebab diorang dah pun terjumpa nota yang ditulis oleh Shipman dalam komputer dia. So maksudnya dekat sini Shipman dah pun merancang kematian Datuk Bandar tu. Lepas tu polis pun dapat kesan sebanyak 14 kes yang mana semua mangsa-mangsa dia ni overdose morfin. Bukan tu je, dia juga telah kantoi daftarkan kematian pesakit secara palsu dan ubah sejarah perubatan diorang. Walaupun perbuatan dia memang dah terkantoi, tapi dia memang tak nak mengaku dan tak nak langsung bekerjasama dengan polis ataupun dengan sekretari jenayah. So masa dalam siasatan tu kan, dalam bilik orang kata soal jawab tu kan, polis ni tunjuklah gambar bukti dekat dia, tapi dia tak nak tengok gambar-gambar mangsa dia ke apa. Dia tak nak tengok apa yang dia buat. Dia pejam mata, dia duduk macam tu, dia pejam mata, tak pun dia menguap ataupun dia tengok kat tempat lain. Jadi dia memang tak nak tengok langsung apa-apa bukti dekat situ. So polis ni cuma boleh dakwa dia atas 15 pembunuhan je lah, yang lain-lain tu semuanya terlepas. Lagipun 250 tu memang macam jumlah yang sangat banyak kan, macam susah orang nak cari. Padahal mangsa-mangsa dia ni telah diangkarkan seramai 250 hingga ke 450 orang guys. Gila, memang banyak. Serius. Ni ibarat kau pergi jumpa doktor tu, kau takkan sembuh tapi kau akan mati. Seram. Kemudian pada tahun 2000, Shipman pun telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan tak ada langsung peluang untuk dibebaskan. Tapi pada 13 Januari tahun 2004, dia telah pun mengambil nyawa sendiri, iaitu sehari sebelum birthday dia yang ke-58. Jadi pegawai penjara ni terjumpa dia tergantung di dalam sel dia. Dia pernah beritahu dekat seorang pegawai penjara dekat situ, dia kata dia teringin nak ambil nyawa dia sendiri sebab dia kata kalau dia mati, at least isteri dia akan dapat duit pension dia secara langsam. Sempat pula kau fikir macam tu kan, padahal pengecut jugalah sebab takut nak nak menghadapi hukuman tu. Jadi guys, Nina nak tahu pendapat korang tentang kejadian ni. Ada yang kata dia buat macam tu kan, bagi dimorfin dekat pesakit-pesakit dia yang dah uzur tu sebabnya macam nak mempercepatkan ajal diorang. Maksudnya macam tak nak tak nak orang tu menderita lama. Tapi sebagai seorang doktor tu salah etika. Sepatutnya walaupun dia dah tua, peluang hidup dia pun tak panjang, kau kena selamatkan dia juga. Okey, bagi dia sembuh. Walaupun tak adalah orang kata 100% sembuh kan, tapi at least usaha untuk dia sembuh sebab dia masih ada peluang untuk hidup. Tak tahulah. Jadi Nina nak tahu pendapat korang macam mana, apa teori yang korang terfikir dekat otak korang tu, korang boleh komen dekat bawah. And yeah, that's it for today. Dan Nina harap korang suka dengan video Nina kongsikan pada hari ni. Yang belum lagi subscribe, korang boleh subscribe di bawah sebagai tanda korang support Nina Story. Dan kepada korang yang dah support lama channel ni, Nina ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab korang the best. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.